kalau dari segi Lailatul Qadar, ya, Al-Qadar. Dikatakan malam Al-Qadar ini sebab rugi jangan tahun ni jangan lepaskan. Terutama 10 malam terakhir. Kita 10 malam terakhir tu yang paling payah. Malam pertama memang tak muek surau tu, tak perannya tengok siapa orang ni, siapa muka tak pernah nampak semua tu. Tapi masuk malam kelima boleh. Malam pertama imam tak ada parking tu. Malam pertama imam tak ada parking, imam datang lambat tak ada parking. Masuk malam kelima boleh, tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar tau. Jadi 10 malam terakhir buat benda-benda baik. Lepas tu niatkan Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah dapat pahala ibadah. Orang perempuan bangun sahur happy je 10 malam terakhir. Ya Allah, aku masak ni kerana-Mu ya Allah, masak kerana-Mu ya Allah. Kena malam tu Al-Qadar, tak kena satu malam pun. 10 malam buat straight. Walaupun ada orang cakap, aku malam tadi kan Al-Qadar aku jumpa dah, memang confirm bukan malam tu. Mana ada orang cakap? Kalau orang nampak dia tak cakap tau. Aku nampak pokok tu tumbang macam ni. Pokok tu di BKL ambil angket kata tak? Kata tu apa? Memang kau nak potis semalam. Kau berpondok ke? Mana jangan. Dan diamlah. Kalau orang tu dapat, dia tak cakap. Kan? Hidupkan 10 malam terakhir. Lepas itu satu cara yang paling mudah. Kan? Yang biasa saya anjurkan. Pergi order. Kalau kita rajin masak, kita masak lah. Order je makanan. Hantarlah kat balai polis. Hantar kat balai bomba. Malam tu hantar. Lepas ke 12 malam. Untuk bagi sahur kat orang. Itu konolah malam tu Al-Qadar mudah-mudahan. Bayangkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Umur kita pun tak sampai banyak tu kadang-kadang. Tetapi satu malam kita boleh settle. Dan dikatakan malam itu bermula daripada selepas kita berbuka tu. Masuk je maghrib sampailah sebelum subuh. So jangan kita sia-siakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ada soal jawab ke? Silakan. Ada soalan? Kalau tak nak tanya kat sini, dekat Facebook tu, dekat ruangan apa tu, boleh message, personal message boleh. Syamsul Amri Ismail Official SY. Ataupun dekat YouTube pun boleh tanya. Syamsul Debat TV SY. Subscribe tau dan tekan butang loceng. Iyo, ceramah kita yang malam ni pun akan ada keluar. Tak ada soalan Ada soalan Kalau tak ada soalan, kita tutup majlis. Jadi saya ada. Orang yang sama ya. Silakan Zul. Bolehlah satu soalan tu, cukuplah. Okay. Masa mencuburi kita lah. Assalamualaikum. Bagi Ustaz Tuan Musi, terima kasih. Rakan-rakan sekalian, terima kasihlah atas ruang yang diberi. Jadi kalau tak tanya rasanya tak apa, kenalah. Kerana apa ni, setiap program yang dihostkan oleh ustaz-ustaz yang terkenal macam minggu lepas PU Azman. Oh alhamdulillah. Dan ustaz ni pun jadi dua orang negeri sembilan. Jadi saya rasa kita kena ambil bahagianlah, kerana bukannya senang kita nak menimba ilmu dari kedua-dua ahli panel walaupun jarang-jarang kita jemput. Saya nak ambil kesempatan sikit berkenaan dengan apa ni, program kita pada pagi ini Ustaz. Berkenaan dengan apa ni, ya Ustaz kata tadi imaratkan bulan-bulan Ramadan. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya ingat tadi ialah kita dalam bulan Ramadan contohnya, kita menghidupkan Ramadan dengan begitu betul-betul lah orang kata sebulan tu dengan penuh taat, contohnya puasanya, tarawihnya. Tapi habis itu kita rasa apa yang amalan yang kita lakukan tu kita makin lama makin kurang. Begitu juga dengan Ustaz kata tadi, semasa kita Mekah ibarat haji ke umrah, balik tu kadang-kadang pengalaman saya lah, semayang di Masjidil Haram contohnya, kita dah ada di hotel Hotel Zamzam contohnya, di Menara Hotel Zamzam betul-betul di kawasan Masjidil Haram. Contohnya kawan saya, kita dah ramai orang, saya tengok daripada bawah ni, dia kata tak perlulah kita turun bawah, kita ni dah di dalam Masjidil Haram pun nak turun je. Maksudnya begitu sekali. Tapi apabila dah habis balik daripada umrah jemaah haji, kita tidak dapatlah benda-benda yang kita praktikkan tu. Kita kembali pergi 5 waktu tu, time COVID kita tak boleh kata apalah.
time yang lepas kita balik tu tidak dapat diperhatikan. Itu dengan Ramadan tadi. Jadi apakah halangannya itu? Maksudnya orang kata, ya bukanlah halangan, maksudnya kita dapat kesan lah. Kalau kita perhatikan, kalau benda ni satu tempat tu banyak yang pergi umrah, contohnya saya pergi, minta maaf saya boleh kasih. Kalau kita satu tempat tu yang pergi haji berapa orang dah pergi kan contohnya. Kita mesti pastikan bahawa jemaah surau bertambahlah. Apa yang diperhatikan di Mekah ataupun di surau Ramadan tu. Tapi bilangannya tetap sama. Kalau umpama 10 orang 10 tahun yang lalu, 10 orang lah jemaah subuh contohnya, ibarat begitulah. Jadi apakah halangan ataupun sikap kita, maksudnya tidak dapat nak mempraktikkan atau istiqamah. Istilah istiqamah tu. Istiqamah tu dapat kita berterusan. Untuk mendapatkan kalau haji ataupun umrah yang mabrur. Contohnya kira. Itu satu. Minta maaf. Okey. Jadi Ustaz, kalau di dalam Dewan Rakyat dia ada soalan satu tambahan itu Ustaz. Tak, tapi saya nampak dia orang memang dah biasa. Tak nak okey silakan. Ini kena juga PU Azman dah bagi saya begitu. Ustaz pun kena juga ni. Dua-dua orang nombor 9. Ustaz, minta maaf. Ini soal peribadi sikit boleh ke? Jadi Ustaz ni memang dah terkenal dengan nama debat tu. Jadi minta maaf, debat ni bagi saya minta maaf kalau nak confirm perkataan debat tu, Ustaz kena ambil bahagian lah untuk menjadi calon mana-mana PRU. Ustaz minta maaf juga. Jadi tak clear. Maksudnya debat, kalau kita di mana perhimpunan, Ustaz hanya bercakap, itu perbahasan. Perbahasan bukannya debat tu. Debat ni, apabila kita cakap, orang tu bantah kita balik. Bahas kita. Ia baru debat. Jadi kalau Ustaz menjadi calon mana-mana don kata parlimen, barulah istilah debat tu confirm Ustaz. Minta maaf, terima kasih. Baik, Terima kasih. Dia soalan pendek FPU. Nak menyampaikan situ lah. Maghrib pun sampai. Soalan yang pertama. Nantilah dulu. Soalan yang pertama tentang macam mana nak istiqamah. Dia apa halangan? Halangan yang paling ya kita pergi sini tu saya tak urai lah, tapi apa halangan? Rupanya memang disebutkan. Kan Nabi sendiri sebut, dia kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh pelbagai bangsa di seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah makanan. Bila tanya kenapa? Sahabat tanya kenapa? Adakah sebab pada ketika itu orang Islam tak ramai? Malahan begitu ramai sekali orang Islam, tetapi umat Islam ni dilanda penyakit wahan. Kata. Penyakit wahan. Okey, penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ni adalah cinta dunia dan takut mati. Maknanya tu penyakit orang Islam. Kat Malaysia pun boleh nampak. Kita tak payah cakap lah. Kita tengok lah. Ini bukan cerita aku. Semua orang. Semua bidang. Baik dalam bidang pekerjaan. Ada orang macam tu. Dia gila dunia. Dia tak kira lantak lah. Dia sailang lah. Dia boleh burukkan kawan dia dekat bos. Buruk lah. Yang penting dia dapat jawatan tu. Contoh. Ya, macam dekat parlimen pun. Sama ya. Bukan orang kerja parlimen. Maksud saya, macam tak kisahlah, betul tak? Tak, itu realiti kita nampak kan. Memang susah nak jumpa orang yang apa. Ada mungkin ada. Tapi itulah pemantauan. Jadi Nabi kata tak ubah ibarat buih di lautan. Usik pecah. Keimanan kita macam tu level dia untuk akhir zaman ni. Tetapi halangan yang paling besar selain pada penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, ada dua. Bila nak buat baik mesti ada dua halangan. Sekarang ni dekat sini dekat dalam Ramadan, okey. Sebab apa? Sebab ada satu benda yang menghalang kita. Dan Nabi dan disebutkan dua halangan menghalang kita buat baik. Pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah keraguan. Hawa nafsu kita kena lawan dia. Nafsu kena lawan dia. Contoh, baru pakai nak pergi masjid. Bang, kata nak pergi masa malam ni. Ayolah. Tak pergi masjid, pergi masa malam. Pasal malam sebab nafsu nak pergi pasal malam tu lagi kuat. Ni simpan duit ni, ingat nak bagi 5,000 nak bagi untuk banner masjid. Kan, bagilah 5,000 ni. Baru nak bagi. Kau kata tu nak tukar sport rim. Tengok. Hawa nafsu dia nak sport rim ke tak nak bagi ni? Kalau ikut hawa nafsu dia akan tukar sport rim. Masjid di Kendiana, lain kali boleh bagi ayat dia. Nampak? Dan satu lagi keraguan. Keraguan ni adalah satu benda yang dia tak pasti. Semayang jemaah 27 kali ganda daripada semayang seorang. Semua orang tahu. Tapi kenapa tetap tak ramai? Sebab keraguan. Dia tak pasti. Sebab benda tak nampak.
Tu yang kata tadi, dulu 10 orang, sekarang 10 orang kan. Tapi alhamdulillah, sekarang semayang dah sampai belakang dah semenjak penyarakan ni. Kan? Tapi orangnya sama, kan? Tapi makna kata nak bagi tahu keraguan ni nak settle dengan ilmu saja. Kita kena belajar banyak. Bila selalu datang kuliah ilmu, kita makin terbuka hati. Dan kena kuat semangat. Dan yang kedua tentang Samsul Debat, makna orang tak tahu sejarah saya. Kalau orang cakap, saya cakap seorang-seorang, please tolong tengok rekod saya dalam debat. Saya top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2000, 2001, 2002. Jadi kalau orang nak berhujah dengan aku ni, bukan orang lain. Itu sebab saya cakap benda praktikal. Ingat tak saya cakap dekat masa yang sekali yang dulu saya cakap lah. Kan? Ayat yang saya cakap, benda praktikal yang saya cakap. Benda tu yang betul cakap. Benda tu kena cakap. Bukannya pergi masuk dalam satu dewan cakap, tak ada kejawatan untuk saya, tak ada ke ni. Tak, bukan. Kita kena sebut benda matters pertaining to the issues. Kan? Saya tu sebab waktu saya jadi presiden alumni debat Malaysia dulu. Bila saya keluar, dulu saya kerja kerajaan sama. Saya pengarah undang-undang. Tapi saya saya cuti tanpa gaji setahun. Masa tu saya tak nak orang tahu saya pengarah undang. Sebab saya tak nak orang telefon pejabat nak panggil saya ceramah. Sebab itu konflik. Dan saya tak nak. Bila saya balik kerja besok, orang tengok, boleh tak nak panggil dia ceramah? Minta maaf ya, pengarah dia tak bagi call ni. Kalau nak pasal ceramah, tolong call number ni. Sebab tu bukan nombor pejabat. Sebab saya tak nak. Kena jaga benda tu sampai macam tu. Kan? Jadi, makna kata kalau bab hujah tu macam itulah. Saya pernah masuk pertandingan pidato Islam Hadari tahun 2006. Tempat ketiga daripada Johor 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah 77 markah. Dan saya masa tu alhamdulillah ada rezeki Johan 93 markah. So kita pada saya bab bercakap pengucapan awam insya-Allah saya boleh share. Tak ada masalah. Tu sebab untuk pengetahuan, lepas saya berucap yang dulu saya berucap tu, yang orang heboh tengok tu, setiap tahun saya diminta berucap, tapi saya tak nak. Saya kata, saya tak nak jadi juru cakap tiap-tiap tahun. Itu pun tak habis baik lagi, saya kata. Kan, saya kata. Jadi, simple je. Tapi, memang, kalau orang tanya kenapa nama saya Samsul Debat, salah satunya dia orang cakap sebab pencapaian. Tak, salah. Sebenarnya dulu memang saya berceramah, saya pakai nama NGO, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Tapi satu hari tu, penganjur tu lupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama dia. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis, penceramah malam ni Samsul Debat. Itu mula dia. Dan salah seorang yang dengan ceramah malam tu, kebetulan CEO TV Al-Hijrah ada. Jadi dia mati-mati menyangkakan nama saya Samsul Al-Debati. Jadi nama tu melekat sampai hari ni. Itulah cerita. Jadi insyaAllah. Dan saya sampai sekarang masih aktif untuk mengajar budak-budak universiti dengan kawasan penuh. Bagaimana teknik berhujah, teknik debat dan sebagainya. Yang paling penting kali banyak baca. Kalau tidak kan kita berhujah tak kosong je. Kan? Tapi betul saya cakap sebenarnya ni benda-benda yang ilmu sebenarnya. Kan? Tapi saya tak adalah kata saya paling bagus. Mungkin masa tu tak ramai yang bagus kot. Mungkin hari ni lagi ramai yang bagus. Tak ada. Bukan sebenarnya ilmu ni bukan kita bertanding bukan nak menang. Tapi kita bertanding dalam debat, dalam pidato ke apa semua sebab kita nak menguji saja kemahiran yang kita ada itu aja. Ya, itu saja. Saya ucap terima kasih banyak dan cuma sedikit makluman dekat luar sana juga ada satu meja ajaib. Iaitu ada produk Samsul Debat, antaranya minyak wangi. Ya, minyak wangi perfume, SD perfume. Siapa yang rasa-rasa nak beli memang wangi tu memang isteri saya dia bancuh sendiri. Memang dia bancuh sendiri, memang rare, bau dia kuat dan sedap, tahan lama dan dia ada satu tagline tak mandi pun wangi. Itu merupakan lambang kebijaksanaan wanita. Sebab modal suami untung semua dia. Macam tu. Dan begitu juga satu lagi yang paling penting sekali ni nak puasa ada satu produk. Minta maaf saya tak bawa banyak. Itu je ada sebab semalam habis banyak. Tapi paling tak ada bagi nama lah kita kampus kemudian. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur madu, campur kurma. Saya dah minum lama dah sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada. Yang faham, tak faham sudah kan. Dia susu kambing ni dia tak ada bau. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Kuala Lumpur. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Kemudian dia baik untuk orang gastrik, baik untuk orang yang GERD. Kalau dalam cawan, tolong bancuh pekat. Dia jangan air banyak sangat. Bancuh air panas, pekat, minum suam-suam. Kedua, baik untuk orang yang GERD. Baik untuk orang yang enzima, gatal kulit kepala semua. Jangan buat mandi tau, minum. Kemudian baik juga untuk orang yang siapa yang ada masalah pembuangan air besar, siapa masalah prostat, batu karang, bagi ni insya-Allah. Dia tak ada campur. Saya pernah cuba campur dengan strawberry, memang sedap tapi orang kecil manis tak tahan. Jadi untuk orang kecil manis elok siapa sayang mak ayah dia, sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas memang cepat baik. InsyaAllah. Dan kemudian satu lagi untuk orang perempuan yang hormon marah rayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap taman dan paginya.
Boleh minum ni. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik, rezeki. Tu dia. Kemudian untuk orang pregnant boleh ambil. Sebab apa? Pregnant, untuk kalau baby kena jaundice sekarang ni, 90% lahir je kuning. Ni bukan promote, lebih kurang. Yang minyak wangi tadi, RM35 saja. Lelaki Danish, perempuan Aisyah. RM35 je sebotol. Dan ramai lelaki suka beli bahu Aisyah, ramai perempuan suka bahu Danish. Saya pun tak faham kenapa. Tapi memang dua-dua boleh pakai. Kemudian yang susu kambing, hari ni kita offer. Satu RM40, tapi siapa beli dua, kita offer RM90. Macam sama je Ustaz. Tak adalah, beli dua RM80. Beli dua RM80 hari ni. Hari ni saja. Kemudian tolong bagi nama. Siapa tak buat duit pun tak apa. Bagi je nama dulu untuk yang yang korban ni. Bagi nama please. Sebab kita tak nak nanti you all kalau lewat, masalah kita tahun lepas 4 hari, sebab kita tutup 4 hari sebelum korban. Berlumba-lumba masa tu masuk, kita tak terlayan tau. Lepas tu takut tak sempat masuk. Jadi booking nama awal untuk tu. 390 satu bahagian, satu ekor lembu 2730. Satu ekor unta 4080. Satu bahagian unta 580. Seekor kambing 580. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf, yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih.